Merantau jauh dari tanah air sendiri tak pernah terfikir di fikiran. Aku berada di sini cukup lama, mencari rezeki di bumi Allah yang luas. Tapi bukan ini sebenarnya sepatut terjadi pada diri aku. Tapi kalau dah tertulis, dah tersirat, aku reda. Dan aku percaya, bukan bangga diri, tapi kekuatan untuk aku terus bernafas di bumi Allah ini. Menumpang selagi Allah izinkan. Membuatku tersenyum kembali. Oh sayang, aku ini untuk kamu. Janganlah dikau ragu yang ku cinta. Tetaplah padanya. Janganlah berubah hati. Oh bintang, kirimkan salamku padaku. Terima kasih ya Allah di atas segala-galanya. Aku mencintainya Tuhan. Tolonglah aku agar tak. Hello. Ya, tahu. Ada tu, atas meja. Cuba dah tengok dulu. Kejap lagi sampai. Kau ni nak tunggu aku juga. Ada tu. Okey. Nanti kau balik. Bye. Masuk. Wah, cantiknya you hari ni. Cantik? Hai, sama ni tak cantik ke? Kau ni mengada lah. Aku macam biasa je. Okey, aku dah lambat. Aku ada mesyuarat. Orang kata kalau kerja lebih, dapat gaji lebih. Kau jangan buat bising sebab Sang Puteri tengah tidur. Oh, dia tengah tidur. Kalau ada apa-apa, telefon. Okey. Meja telefon. Ambil kelang kabutnya. Bye. Bye. Good morning, Nia. Morning. Nia, I'm telling you, if you ace this, you will be the interpreter for the next trip, which means more money for us. Faham tak, Nia? Ya, faham. InsyaAllah. Oh, you look great. Okay, let's go. Mana? Breakfast. Okeylah. Jom. Thank you. Kita sebagai wanita kan ya, kalau nak orang yakin dengan kita, kita kena sentiasa tampil bergaya. Tapi saya bangga tahu dengan awak Nia. Dalam awak bergaya, sibuk bekerja, awak tetap kekalkan iman muslimah. Baguslah. Hari kali ada je. Kau memuji tau. Terima kasih tau. Sama. Nia, hari ni
We need to make a good impression. Yeah. Ya. Sini dulu. Thank you. It's for you. Yeah. Most of them brought their spouses and they don't know technical terms in English, so they probably need you. Okey. Wow, cantiknya tempat ni. Serba-serbi canggih. Moden sangat kan? Mesti awak rindu kampung halaman. Datin, Puan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Macam mana flight tadi, Datin? Bagus. Okay, bagus. Aisyah, yep. Assalamualaikum. Apa khabar Datin semua? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Zahid Irfan. Saya selaku Ketua Kejuruteraan untuk syarikat saya dan juga sebagai CEO. Hari ini saya kenalkan Dr. Lorenzo selaku pakar dalam bidang pendidikan kita. Ya, jom kita cakap dengan Dia tak pernah tahu nama aku kan? Tapi takkan dia tak kenal aku langsung. Nia, kau tahu kan keadaan dia macam mana dulu? Terima hakikat tu, Nia. Dia memang tak kenal kau langsung. Dan kau tak perlu rasa apa-apa pun. Lagi? Nia, maaflah saya ganggu. Saja nak sembang dengan Nia. Nia dah lama ke tinggal kat sini? Lama juga Datin. Tinggal seorang ke atau dengan keluarga? Saya tinggal sendiri, seorang. Jadi Nia dulu belajar dekat sini ke? Macam itulah. Nia, maaf nak tanya. Jejaka kacak sebelah Nia tu teman lelaki Nia ke? Saya boleh faham bahasa Melayu, Datin. Oh, ya ke? Jadi awak teman lelaki Nia ke? Yeah. She's my girlfriend. Oh. Datin, marilah. Banyak lagi malam begini. Maafkan saya. Cik Nia. Nah, harap-harap tak ada perubahan yang mengejutkan. InsyaAllah tak ada. Tapi dekat Malaysia macam mana? Semuanya okey? Dekat Malaysia, alhamdulillah sekarang ni kami masih lagi dalam proses menaik taraf pusat penyelidikan kami, terutama dalam bidang automobil, dan tujuan projek ini diadakan juga untuk kami menyahut seruan kerajaan. Dan tahun ni kami lawat pusat penyelidikan kat sini. Dan apa yang saya nampak tadi, saya dah tak sabar nak kongsikan kat Malaysia. Saya semangat ni. Seronok saya dengar. Itulah ada alang-alang kat sini. Saya ingat nak juga berjalan ke tempat lain. Kalau saya nak berjalan ke tempat lain, boleh tak kalau Nia temankan? Boleh. Kiranya macam temankan Cik Nizam ataupun yang lain saya bawa tu kira salah satu kerja saya. Bagus tu. Kalau macam tu, kalau ada apa-apa boleh saya hubungi Nia? Boleh je. Kenapa Nia diam macam ni? Tak ada, sebab saya nampak awak macam stres sangat dengan kerja awak. Okey, apa kata nanti saya cuba cari ruang kosong. Mungkin kita boleh bersembang, berjumpa ataupun bersantai ke. Cumanya untuk permulaan, apa kata kalau panggil je saya ni Nia dan Nizam. Lebih selesa kot. Baik, Nia. Saya Nizam. Nizam.
Cik Nia, nanti kita sambung borak lagi. Saya kena pergi dulu. Kau ni memang tak tahu malu. Memang tak sedar diri. Kau ingat apa yang kau buat yang boleh selesaikan masalah? Tak, sekarang ni saya tak kenal awak. Awak tak tahu pun nama sebenar saya. Kau boleh tipu aku. Tapi kau tak boleh tipu diri kau sendiri. Kau tak boleh tipu Tuhan. Tak. Kau tak kenal aku. Apa lagi nama aku? Nia, kau tak perlu takut. Kau takkan jumpa lagi dengan dia. Kerja kau dah habis. Okey. Bagi saya mandi, saya siap dulu. Nanti saya datang. Okey. Zaril hanya singgah sebentar dalam hidup ini. Mungkin sekadar hanya nak memberitahu dia dah ada dunia barunya. Aku pun langsung Zaril tak perasan. Terlalu jauh antara kami sekarang. Dan kini Zaril akan berkahwin dengan Suzana. Tapi aku, maknanya sudah rasmi tiada Zaril dalam hidup aku ini. Dan ini mungkin masanya yang terbaik untuk aku balik ke tanah airku. Nia. Guess what? Maximo just called. He said the Malaysian delegates want you to accompany them. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersalah pada adik-adikku. Aku tinggalkan dia orang tanpa pesan. Aku hilang kerana mengikut perasaan kecewaku. Lindungilah mereka, ya Allah. Adik-adikku, akak janji akak akan balik bila akak kuat nanti. Bila simpanan akak dah cukup. Yang sebenarnya, waktu itu makin hampir. Tapi Zari Ikuan dah hancurkan hati akak. Dia dah hancurkan segala-galanya. Ahid, makan tu pelan-pelan sikit. Rindu masakan mak tu, mak. Yang jarang balik kan? Mak bukan senang tau nak dapat masakan mak ni. Nak tunggu cuti Sam je baru dapat makan tau. Bagilah Chan. Makan je lah, Aid. Ni, Mak. Ceritalah sikit, Mak, pasal bakal menantu baru Mak tu nanti. Nak diceritakan apanya? Puan Zainul datang mengisi Ani untuk cucu dia. Mak terima je lah.
taklah terjamin juga masa depan Ani. Ani ni lain, tak macam kamu ni. Dia tak pandai nak belajar. Jadi alhamdulillah lah bila ada orang minat. Kamu dekat universiti kata ada kawan juga ni, ha? Tu tersedak tu. Orang tu kan cakap kalau tersedak tu ada lah tu nanti. Kita tunggu je masa dia. Semuanya rezeki kamu. Mak risau juga. Siapalah nak jaga kamu bila mak tak ada nanti. Nak harapkan ayah kamu tu korang tahu je lah perangai dia. Allahu Akbar. Kenapa mak cakap macam tu? Apa dah jadi? Ani tak sanggup, Kak. Ani tak boleh. Tolong, Kak. Ani sayangkan Sazali seorang je. Ani tak nak nikah dengan orang lain, Kak. Ani cakap apa ni? Ani ingat Ani boleh kahwin dengan Abang Zaril. Tapi Ani tak boleh. Sebab Ani tahu dalam hati Ani ada Abang Sazali seorang je. Abang Sazali je yang sayang, yang betul-betul cinta pada Ani, Kak. Ani boleh nikah dengan dia seorang je, Kak. Ani tak nak orang lain. Sazali. Tapi kan Ani sendiri yang setuju. Kenapa daripada awal tak cakap dengan mak? Terus terang je. Ani ingat perkahwinan ni semua buat main-main ke Ani? Ha? Ani tahu tak? Ini kalau mak tahu ni, apa pula dia rasa? Ha? Ani patut cakap benda ni semua 2 bulan lepas, bukannya sekarang. Ni lagi sebulan lagi. Persiapan semua dah ada dah. Ha? Kita nak cakap apa dengan Puan Zainun? Ani ingat Ani boleh. Tapi bila Ani bayangkan tiap-tiap hari Ani kena duduk, kena tengok muka orang yang Ani tak sayang. Dalam masa yang sama Ani fikirkan Abang Zali. Tak kedusa tu, Kak. Ya Allah, Ani, apa Ani cakap ni, Ani? Kenapa daripada awal tak terus terang je dengan mak? Susah, Kak. Ani tahu Ani ni belajar pun tak tinggi mana. Setakat tingkatan 3 je. Tapi bagilah Ani peluang untuk tentukan masa depan Ani sendiri, Kak. Biar Ani tentukan kebahagiaan Ani sendiri, bukan orang lain. Ani ni pun kira berkorban, tau, Kak. Selama ni Ani biarkan je Akak, Syahid, Syafiq pergi teruskan belajar. Tak apalah, biar Ani jaga mak dekat kampung ni. Itu kan berkorban, Kak. Ani dengar cakap Kak ni. Selalunya kalau pilihan keluarga insya-Allah akan bahagia. Lagipun kalau Ani kahwin dengan Abang Zaril, dia orang senang. Ani tak perlu nak kerja apa. Tak perlu nak fikir siang malam perlu buat apa. Ani perlu hanya jaga Abang Zaril tu seorang je. Masalahnya, Kak, kalau hati ni tak ada siapa-siapa, tak apa, Kak. Tapi Ani tahu dalam hati Ani ni ada Abang Sazali seorang je, Kak. Kalau Akak nak cakap pasal harta, senang, susah, Ani tak setuju. Sebab Ani tahu yang penting adalah kebahagiaan Ani. Yang penting biar hati Ani tenang. Hidup dengan orang yang Ani sayang, Kak. Ani dah nekat, Kak ni. Tu tak kesian kat mak ke? Akak nak cakap apa ni? Ani tak boleh, Kak. Ani tak sanggup nak korbankan semua ni untuk orang lain.
Cantiknya Mak siapkan semua ni. Ya. Apa berborak beria sangat kamu adik-beradik? Korang ada berpakat apa-apa ke? Nampak macam rahsia je. Tak ada apalah Mak. Borak biasa je. Orang dah nak kahwin kan. Jadi tanggungjawab tu jadi lebih. Ani tu risaulah. Kamu ada nak cakap apa-apa ke Nia? Ke kamu tu nak kahwin juga? Ha? Mak boleh carikan? Mak ni tak adalah. Nia kan tak habis belajar lagi. Lagipun kalau Nia lepas habis belajar, Nia nak kerja dulu. Nak jaga Mak. Bagi Mak selesa sikit. Nanti kalau anak-anak dara Mak semua dah kahwin, nanti Mak sunyi pula. Apa lagi menu tu? Ha? Dia tolong Mak ni. Ni, Ani. Ya, Mak. Pisang tu kamu jangan lupa suruh Zali ambil, ya? Sekarang takut hilang pula. Yelah, Mak. Nanti Ani bagi tahu Abang Zali. Zali tu lama betul ya Mak dia buat kerja ni? Asal kerja tu halal ni, ya. Zali tu memang rajin. Macam-macam kerja dia buat. Untung tahu siapa yang dapat dia. Pula tu kerja tak berkira. Orang kata ringan tulang. Itulah kan kelebihan Tuhan bagi. Tengok macam Adi tu. Sekolah lembab. Tapi kalau hal urusan rumah ni, dialah yang banyak menolong. Allah tu kan adil, Mak. Dia pun tengok si Zali tu. Dia kalau... Assalamualaikum, Rosna. Assalamualaikum. Mak kata jangan ganggu Kak Nia. Sebab Kak Nia tengah dalam semester akhir. Dia kata lepas Kak Nia habis belajar, Kak Nia yang akan kurangkan beban yang Mak dengan Ani tanggung selama ni. Ani sepatutnya Ani bagi tahu Kak. Ani tak perlu nak rahsiakan semua ni. Mak tak nak Ani ganggu Kak Nia Syahid dengan Syafiq, Kak. Ani yang terpaksa berkorban. Akak tak faham bila Ani sebut korban. Ani nak korban apa, Ani? Tuh, Ani akan berkahwin dengan cucu orang kaya. Hidup Ani akan senang. Ani akan duduk kat rumah mewah. Ani tahu tak? Setahu akak, anak-anak Puan Zainul semuanya sikap-sikap. Tak mustahil kalau cucu Puan Zainul tu hebat orangnya. Ini bukan soal kaya, miskin, buruk atau cantik, Kak. Ini soal hati dan perasaan. Ini soal masa depan Ani. Ani dah berjanji dengan Zali nak hidup semati dengan dia, Kak. Macam mana Ani nak cintakan orang lain? Akak tanya Ani. Nanti kalau lepas kahwin, hidup Ani senang ke? Ha? Zali itu ada pekerjaan tetap ke? Ani cakap dengan akak. Tapi kalau Ani berkahwin dengan cucu Puan Zainul tu, hidup Ani akan senang. InsyaAllah Ani, masa depan Ani terjamin. Sekurang-kurangnya Ani boleh tengok-tengokkan Mak. Ani tak boleh, Kak. Mula-mula dulu Ani ingat Ani boleh. Tapi Ani tak boleh lupakan Abang Zali. Ani tak boleh, Kak. Okey. Kalau macam tu, kenapa daripada awal-awal tak bagi tahu Mak? Ani patut jujur je. Ani tahu tak? Mak buat semua ni untuk masa depan Ani. Hidup Ani takkan susah. Percayalah cakap akak ni, Ani. Ani tak perlu nak buat apa-apa. Bayangkan cucu orang kaya tu memang berkenan sangat dengan Ani. Tak untung ke hidup Ani? Dia bukan suka sangat dekat Ani pun, Kak. Puan Zainun yang aturkan supaya Ani kahwin dengan cucu dia.
supaya ada orang jaga cucu dia nanti. Jaga apa, Ani? Akak tak fahamlah maksud Ani. Mak perlukan duit, Kak. Mak perlukan duit untuk tebus tanah yang ayah dah gadaikan tu. Puan Zainun janji, kalau Ani setuju untuk kahwin dengan cucu dia, dia akan bagi duit pada mak. Kalau kita tak dapat duit tu, Kak, kat mana kita nak duduk nanti? Kita terpaksa pindah, Kak. Kita tak boleh nak terus hidup kat rumah ni. Tidur lagi ni kenapa? Ada apa-apa yang belum bayar lagi ke kat universiti tu? Nia cuma nak tidur dengan mak. Dah lah tu, Mak. Tinggal je dulu. Sekejap lagi ayah buat. Buat kerja seorang Ahid memanglah lambat siapnya. Ni sekarang Pak Derih nak datang bagi duit semalam. Jadi lalang tu kamu bagilah pisang ni yang dah kumpul sana tu, ada sikit lagi kamu bagi sekali ya. Yelah kan lambat lagi tu, Mak. Mak ni sekarang panas tau. Nanti Mak gelap tau. Mak tu nanti kejap lagi nak jadi mak pengantin. Mak kena berseri, hilang seri nanti kalau gelap tau. Kamu ni lah kenapa, Ahid? Yang nak kahwin Ani, bukannya mak. Ya memanglah Ani nak kahwin. Tapi mak tu sebagai mak pengantin kenalah jaga penampilan. Kena cantik, kena wangi-wangi. Sebab tu mak kena rehat banyak. Tidaklah sakit nanti. Kan? Majlis dah dekat, Mak. Sama je, Ahid. Rezeki ni kita nak kena cari. Banyak ke, sikit ke, belakang kira. Yang penting, jangan malas. Kamu tu esok bila dah berjaya, jangan lupa balik buat kerja hal kampung ni. Tu Hani tu. Banyak berkorban untuk kita. Kamu kena jaga dia. Apa pula Ahid nak jaga? Kan dia nak kahwin, laki dia lah jaga, Mak. Ya Allah, maksud Mak, jaga apa yang patut. Bukan Hani aja. Kak Nia kamu tu pun kamu kena jaga. Tanggungjawab jadi anak lelaki ni besar tau. Syafiq tu itu tanggungjawab kamu juga didik dia. Jangan bagi dia manja. Kamu pun kena ubah ni. Ubah nasib keluarga kita. Yelah, Mak. Ahid gurau lah, Mak. Mak ni pun. Mak tahu tak? Dari sebelum Ahid masuk universiti lagi pun Ahid dah pasang niat tau. Ahid nak bawa Mak pergi haji. Paling tidak pun pergi umrah, Mak. Mak doakan ya. InsyaAllah. Mak ni mampu doa je, Ahid. Tapi tak ada apalah, Ahid. Ni lepas Zohor kamu temankan Mak. Kita sama-sama pergi jemput orang kampung ya. Mana yang sempat je lah. Okey. Sekejap.
Puan Zainul suruh hantar barang ni. Untung Ani. Bukan anak je. Satu family dia jaga. Alhamdulillah lah. Ni dah semua rezeki Ani. Ada lagi ke barang tu? Makcik Rosna kan cakap nak buat kenduri doa selamat. Yelah memanglah. Tapi tu bahagian kami. Kenapa susah payah ni? Mungkin Puan Zainul dapat tahu kot. Kan ayah selalu sembang dengan dia. Tu yang disuruh hantar barang-barang ni. Terima kasih banyak lah, Im. Tak ada halannya. Ini kan kerja Im. Tapi, jangan lupa jemput kenduri nanti. Jangan risau. Nanti satu kampung aku jemput. Untunglah ni. Rezeki terpijak. Banyak sangat tu hutang budi, Kak. Sejak bila pula ni? Sejak Mak terima pinangan Puan Zainul. Beli jiwa lah katanya. Puan Zainul janji kalau Ani setuju untuk kahwin dengan cucu dia, dia akan bagi duit pada Mak. Kania. Kak. Kak Nia. Hai, ya Allah, itu aku terkejut lah, Kak. Berangan ya? Akak pun berangan nak kahwin macam ni tu kan? Tu. Mak tu lama dah tu. Dah wangi-wangi dah mak pengantin tu tau. Kamu ni Ahid, suka benar buat nasi tambah ya? Mak mandi je lah, buang miang kat badan ni. Ani, nanti kamu pergi kebun ya. Mak dah janji dengan Pak Deris nak jumpa dia. Lepas tu nak ambil duit. Lagi satu, pisang-pisang tu ada lagi. Syahid tolong Mak tadi. Jadi kamu bagi je lah pisang tu pada Pak Deris sekali ya. Baiklah, Mak. Apa? Boleh jugalah buat beli barang untuk kenduri ni. Puan Zainun kata tak payah. Tapi Mak nak jugalah buat kenduri doa selamat ni kat rumah kita. Untung Ani dengan Mak. Banyak sangat Puan Zainun tolong tu. Murah rezeki. Untunglah. Ya Allah, hai. Puan Zainun tu baik suku. Kami semua ni menumpang senang kamu kan ni. Ni Ani, akak temankan Ani ya. Tak apalah, Kak. Lagipun akak mesti penat kan? Baru balik je. Ni akak teman je Mak kat rumah. Nia, kamu kan penat. Tak habis-habis dengan belajar kan? Penat apa Mak belajar? Penat tu tak belajar. Tu Ani ni banyak buat kerja rumah. Dia lagi penat, Mak. Tak apa, Kak. Setakat ambil duit Kazali je. Pak Deris, nanti lepas Zohor Ani terus pergi ya, Mak? Ani solat dulu. Zali, yang kamu duduk kat sini buat apa? Pergilah solat. Kejap lagi tolong ayah ambil pisang dekat rumah ni. Makcik Rosna ya. Ni. Duit ni tolong bayar dekat dia. Ya. Kalau Zali naik motor senang sikit ya. Kalau kamu naik motor macam mana nak bawa pisang-pisang tu? Tu ada van tu, bawalah van tu. Tapi ingat, jangan melencong ke tempat lain pula. Mula-mula pergi rumah dia. Kalau tak ada kat rumah, pergi kat kebun. Ya? Cepat sikit. Ayah dah janji dengan dia tu.
Beruntung si Ani tu kan ni, dapat calon suami orang berada. Tak payahlah dia nak buat kerja-kerja kebun, kerja rumah lagi. Lepas kahwin, jaga suami je lah dia. Habis tu hati Ani macam mana, Mak? Mana tahu ada pilihan sendiri. Tak ada ke? Tak adalah. Sajalah cakap kat Mak. Zaman sekarang ni, diorang ni nak kahwin sebab bercinta, bukan sebab keluarga. Mak kena tahu tu. Mak, Ani pergi dulu ya. Kamu jangan merayap pula ni. Pisang tu kamu bagi semua tau. Biarlah si Ani. Ni cakap pasal cinta. Mak dulu pun berkahwin dengan ayah kamu pasal cinta tau. Tapi Nia tengok sendiri kan, apa dah jadi dengan keluarga kita. Sebab itulah Mak tak nak anak-anak Mak ni susah macam Mak. Nia sendiri nampak macam mana susahnya keluarga kita ni, Nia. Ni, Ani ada cakap apa-apa ke? Dia tak nak kahwin ke? Bukanlah tak nak kahwin, Mak. Dia cerita biasa-biasa je pun. Kalau lagi sebulan nak kahwin, dia takutlah. Nia kena pujuk Ani. Kalau tidak, malu, Mak. Ya, nanti Nia pujuk. Tapi kalau budak tu tak nak, takkan nak paksa. Tak boleh, Nia. Nia kena pujuk juga. Kalau tidak, kita susah nanti. Susah apanya, Mak? Kalau budak tu tak nak kahwin, takkan nak paksa. Mak dah ambil duit dari Puan Zainul. Dia tak tahu. Ayah dah gadaikan tanah kita ni. Kita dah tak ada tempat tinggal lagi. Astagfirullahaladzim, Mak. Dah lama kalau macam tu pulang je lah duit, Mak. Nanti pandai kita lah, Mak. Duit dah tak ada, Nia. Mak dah tebus dah tanah ni. Itu sebabnya Mak naknya pujuk Ani. Pujuk sampai jadi. Kalau tak, Mak tak tahu nak cakap apa, Nia.